Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk pelajar Sains 1 Zuhad, hari ini kita belajar bab seterusnya iaitu bab 5 jirim, muka surat 137 jirim. Okey, kita pergi kepada topik subtopik 5.1 jirim dan alam. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah ini. Apa yang dimaksudkan jirim dan alam? Jirim dan alam didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Boleh rujuk buku teks muka surat 138. Contoh jirim. Okey, manusia dikategorikan sebagai jirim, haiwan, udara, meja, tanah dan banyak lagi. Bermaksud jirim ni sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh bukan jirim adalah tenaga haba, tenaga elektrik, tenaga bunyi, keadaan vacuum dan bayang-bayang. Sifat fizik dan sifat kimia jirim. Okey, sifat fizik dan sifat kimia jirim, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 140. Bermula 140 ya. Jadi sebelum tu kita mesti tahu apa maksud sifat fizik. Sifat fizik ialah sifat yang dapat diukur menggunakan deria atau alat pengukur. Ia tidak melibatkan pembentukan bahan baru. Contohnya, kebolehan melarut, takat didih, takat lebur dan kekonduksian haba. Ini adalah sifat fizik. Okey. Kita pergi kepada mengelaskan bahan dari pelbagai ciri. Contoh, ketumpatan. Ketumpatan kita dah belajar topik yang lalu di mana ketumpatan adalah jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Ketumpatan menentukan kebolehan terapung atau tenggelam bagi sesuatu bahan. Contohnya, bola boleh terapung di atas permukaan air kerana bola kurang tumpat dari air. Mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Takat lebur. Okey, maksud takat lebur adalah takat lebur ialah suhu apabila sesuatu pepejal bertukar menjadi cair. Contohnya, apabila margarin dipanaskan dan apabila aiskrim mencair. Takat lebur bagi setiap bahan adalah berbeza-beza. Mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri iaitu takat didih. Apa maksud takat didih? Takat didih ialah suhu apabila sesuatu cair bertukar kepada gas. Contohnya, apabila air dipanaskan, air akan mendidih dan bertukar menjadi gas. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Ini air tulen lah, maksudnya tidak bercampur bahan lain. Takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri iaitu keterlarutan. Minum pagi kan? Okey, keterlarutan adalah kebolehan melarut sesuatu bahan di dalam pelarut yang menghasilkan larutan. Di sini pelajar mesti mengetahui kebolehan melarut di dalam pelarut menghasilkan larutan. Contohnya, susu boleh melarut di dalam air teh.
Okey. Kita pergi subtopik 5.2 iaitu 3 keadaan jirim. Okey, muka surat 145 buku teks. Okey, kita mesti kena faham apakah dia 3 keadaan jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Zarah-zarah jirim sentiasa bergerak secara rawak. Teori kinetik jirim menerangkan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang sentiasa bergerak pada semua arah. Diskrit bermaksud berasingan. Zarah-zarah jirim yang kecil dipanggil atom. Atom merupakan unit asas bagi jirim. 3 keadaan jirim. Tengok gambar. Ais dalam bentuk pepejar bertukar menjadi air dan akhirnya menjadi wap. Bermaksud dalam 3 keadaan, iaitu jirim wujud dalam 3 keadaan: pepejar, cecair dan gas. Air merupakan unsur istimewa kerana boleh wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Air juga wujud dalam keadaan pepejar iaitu ais, dan gas dipanggil steam pada suhu berlainan. Perbezaan antara pepejar, cecair dan gas. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 147. Sifat. Kita pergi pada ciri yang pertama iaitu jisim. Di sini bermaksud dalam keadaan pepejar, jisim adalah tetap. Manakala dalam keadaan cecair, jisim juga tetap. Tetapi dalam keadaan gas, jisim adalah tidak tetap. Okey, sifat yang kedua kita rujuk kepada bentuk, di mana dalam keadaan pepejar tetap, bermaksud suatu bahan dalam bentuk pepejar ia tidak berubah bentuk. Cecair mengikut bentuk bekas yang diisi. Gas juga mengikut bentuk bekas yang diisi. Sifat seterusnya adalah kebolehmampatan, di mana pepejar tidak boleh dimampatkan. Cecair sukar dimampatkan. Gas boleh dimampatkan. Kita mengambil contoh macam mana suatu bahan yang kita letak dalam omboh picagari. Kalau kita letak satu bahan pepejar, contohnya pasir, adakah omboh itu boleh ditekan? Tidak boleh dimampatkan kan? Sukar. Cecair, kalau kita tekan sangat mudah. Tetapi omboh yang tiada apa-apa yang mengandungi udara, senang tak untuk tekan? Senang. Okey, so maksudnya boleh dimampatkan. Seterusnya, sifat jarak di antara zarah. Di mana pepejar, sifat di antara zarah sangat rapat. Cecair, rapat. Gas, sangat jauh. Ruang di antara zarah. Pepejar, ruang antara zarah dengan zarah adalah kecil. Cecair, sederhana, manakala ruang di antara zarah A dengan zarah B agak berjauhan. Pergerakan zarah. Bergetar pada kedudukan tetap. Manakala cecair bergerak bebas dan berlanggar antara satu sama lain. Gas bergerak secara rawak dan sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Okey, kita pergi sifat seterusnya iaitu tenaga kinetik.
di mana pepejal tenaga kinetik tu bermaksud ia boleh bergerak zarah-zarah dia. Rendah sebab kedudukan rapat jadi sukar untuk bergerak. Okey, cecair adalah sederhana manakala gas sangat tinggi. Daya tarikan antara zarah-zarah. Antara zarah dengan zarah, kedudukan yang rapat bermaksud dalam keadaan itu daya tarikan antara zarah sangat kuat dalam keadaan pecah. Manakala dalam keadaan cecair kurang kuat dan gas sangat lemah kerana kedudukan antara zarah dengan zarah berjauhan. Okey, kalau berjauhan daya tarikan antara satu sama lain sangat lemah. Seterusnya kita pergi kepada kadar resapan dalam 3 keadaan jirit. Okey, kita tengok di mana kadar resapan zarah dalam pepejal. Hablocuprum 2 dibiarkan di dalam tabung uji yang berisi gel selama beberapa hari. Warna biru kuprum 2 sulfat dilihat merebak ke dalam gel. Semua hablo telah hilang. Okey, gel. Hablo ni warna biru. Selepas beberapa hari, gel ini akan bertukar menjadi warna biru. Okey, jadi kadar resapan dalam 3 keadaan dalam bentuk pepejal untuk meresap mengambil masa beberapa hari. Okey, kita tengok kadar resapan zarah dalam keadaan cecair. Okey, di mana hablo sebut kuprum 2 sulfat kita letakkan di dalam cecair. Apa yang berlaku? Selepas beberapa jam, cecair itu berubah menjadi warna biru. Kalau dalam keadaan pepejal beberapa hari kan. Okey, ni beberapa jam. Hablocuprum 2 sulfat dilarutkan di dalam air. Warna biru 2 sulfat dilihat tersebar ke seluruh air. Hal ini kerana zarah-zarah biru yang kecil telah bergerak memasuki ruang di antara zarah air. Kita tengok kadar resapan zarah dalam gas. Okay. Di mana, ni contoh gas bromin, satu balang gas yang mengandungi udara diletakkan di atas satu balang gas yang lain yang mengandungi bromin. Selepas penutup dialihkan, gas bromin yang berwarna perang kemerahan merebak dengan cepat ke dalam balang gas yang berisi udara. Hal ini kerana udara-udara mempunyai ruang-ruang kosong di antara zarah-zarahnya. Okey, ini contoh balang ditelangkupkan selepas beberapa minit sahaja. Okey, gas bromin itu terus merebak pada keseluruhan balang gas. Okey, ini. Okey, ini adalah boleh rujuk muka surat 152 iaitu kesan haba kepada jirim. Muka surat 152. Kesan haba kepada jirim. Di mana dalam keadaan pepejal boleh bertukar kepada keadaan gas. Okey. Pepejal terus kepada gas tidak melalui cecair, kita namakan proses pemejal wapat di mana haba diserap. Manakala proses ini boleh diterbalikkan di mana suatu bahan juga dalam keadaan gas boleh terus kepada bertukar menjadi pepejal. Okey, prosesnya dinamakan pemejalwapan. Tapi haba dibebaskan.
Kena faham Okey. Kita tengok pula dalam keadaan gas, satu bahan di keadaan gas akan berubah menjadi cecair. Okey, proses ini kita namakan kondensasi di mana haba dibebaskan. Manakala cecair boleh bertukar kepada gas melalui proses pendidihan dan penyejatan. Okey, haba diserap. Manakala cecair boleh bertukar menjadi pepejal melalui proses pembekuan. Haba dibebaskan. Okey, begitu juga pepejal boleh bertukar kepada cecair. Proses yang dinamakan adalah peleburan di mana haba diserap. Jadi di sini kalau kita nampak, ia melibatkan pergerakan antara zarah-zarah. Sekiranya kedudukan daya tarikan zarah-zarah, kalau pepejal kedudukan sangat rapat kan. Okey. Pergi kepada cair, zarah-zarah kedudukan berjauhan sedikit. Jadi haba diserap untuk memecahkan daya tarikan antara zarah-zarah. Tetapi sekiranya cecair kedudukan berdekatan bertukar menjadi kedudukan rapat-rapat, okey, haba dibebaskan. Okey, faham? Okey, jadi prosesnya melibatkan daya tarikan zarah-zarah. Untuk makluman, takat didih air adalah 100 darjah Celsius, manakala takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Kita pergi satu-satu proses. Okey, pendidihan. Apabila cecair dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah. Zarah-zarah akan menerima zarah-zarah akan mencair, menerima tenaga kinetik dan bergetar dengan lebih kuat. Pada takat didih, zarah-zarah cecair menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah dan bergerak bebas. Maka cecair bertukar menjadi gas. Boleh rujuk buku teks muka surat 153. Okey, contoh proses pendidihan, memasak telur rebus, merebus spaghetti dan merebus sup. Memasak sup. Okey, proses pembekuan. Di mana apabila cecair-cecair disejukkan, zarah-zarah kehilangan tenaga dan daya tarikan antara zarah meningkat. Zarah-zarah cecair tidak dapat bergerak bebas dan bergetar setempat sahaja. Maka cecair membeku menjadi pepejal. Contoh proses pembekuan, ais krim, latex, getah, penyejatan ialah proses pertukaran bahan daripada cecair kepada gas. Maksudnya baju yang basah, air akan berubah menjadi wap dan baju kita akan kering. Tetapi perbezaan penyejatan dan pendidihan adalah penyejatan ini boleh berlaku sebarang suhu di bawah takat didih. Maksudnya tak perlu tunggu 100 baru nak meruap. Bergantung pada mana-mana suhu. Tetapi pendidihan prosesnya menunggu masa selama takat didih 100 darjah Celsius, cecair baru mula berubah menjadi gas. Ikatan zarah-zarah terputus dan zarah-zarah terbebas ke udara. Contoh proses penyejatan. Peleburan,
Apabila pepejal dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah. Proses pelembut mentega dipanaskan. Aiskrim mencair. Zarah-zarah menerima tenaga kinetik dan bergetar dengan kuat. Pada takat lebur, zarah-zarah menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah dan bergerak bebas. Maka pepejal melebur dan berubah menjadi cair. Contoh proses peleburan. Okey. Coklat mencair, ais mencair. Okey, ais dikutuk mencair. Kondensasi adalah apabila gas disejukkan. Okey, zarah-zarah kehilangan tenaga dan daya tarikan di antara zarah-zarah meningkat daripada gas bertukar. Okey. Zarah-zarah gas bergerak perlahan dan mula mendekat antara satu sama lain. Maka gas bertukar menjadi cair. Proses kondensasi. Contoh proses kondensasi ialah air yang kita tuang kat luar tu ada meruap titisan air ataupun embung pada pagi lah. Pagi sejuk basah kan. Embung pagi akan bertukar menjadi titisan air pada daun. Pemejal wapan. Pemejal wapan adalah satu proses perubahan jirim daripada pepejal kepada gas dan gas kepada pepejal secara langsung tanpa melalui keadaan cecair. Maksudnya pepejal kepada gas, gas kepada pepejal tanpa melalui cecair. Contoh aiskrim. Aiskrim dalam proses pembuatan makanan pun ada. Okey. Contoh proses pemejal wapan adalah ubat gegat. Okey, ubat gegat yang kita guna dalam loka ataupun ubat yang kita guna dalam toilet tu kan, yang pepejal. Lama-lama ia meruap dan hilang kan. Itu ada proses daripada pepejal kepada gas. Okey, tidak melalui proses dalam keadaan cair. Suhu dan jim. Suhu tidak berubah semasa pendidihan, peleburan dan pembekuan. Di mana apabila suatu bahan mencapai takat didih, takat beku dan takat lebur, suhu akan kekal tidak berubah. Suhu kekal kerana semua haba yang diserap atau dibebaskan semasa proses pendidihan, peleburan dan pembekuan digunakan untuk mengubah keadaan jirim. Haba tersebut tidak menyebabkan perubahan dalam tenaga kinetik molekul. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh suatu jasad yang bergerak. Ini adalah suhu tidak berubah semasa pendidihan, peleburan dan pembekuan. Kita tengok. Apabila suhu cecair mencapai takat didih 100 darjah Celsius, suhu tidak akan meningkat sehingga semua cecair berubah menjadi gas. Begitu juga apabila suhu cecair diturunkan ke takat beku iaitu 0 darjah Celsius, suhu kekal tidak berubah sehingga semua cecair berubah menjadi pepejal. Jisim tidak berubah semasa perubahan fizik. Perubahan fizik merupakan perubahan keadaan bahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Tiada bahan-bahan baharu terbentuk dan zarah-zarah tidak berubah selain daripada memperoleh dan membebaskan tenaga. Perubahan fizik juga adalah berbalik. Jisim tidak berubah semasa perubahan fizik. Maksudnya walaupun ia dalam keadaan pepejal, cecair dan wap, jisim tidak akan berubah.
Ais terdiri daripada zarah air. Apabila ais mencair, air yang dibentuk terdiri daripada zarah air yang sama. Dan apabila air tersebut dididihkan, wap akan terhasil juga terdiri daripada zarah-zarah air yang sama. Hanya susunan, tenaga dan pergerakan zarah sahaja yang berubah. Apabila perubahan fizik berlaku, jisim bahan turut tidak berubah. Jika 100 gram ais dicairkan, 100 gram air akan terbentuk, dan jika air tersebut dididihkan, 100 gram wap air akan terhasil. Sampai sini dulu untuk video pengajaran bagi bab 5. Terima kasih. Assalamualaikum.